Jangan semua. Kalau cakap apa dia tak boleh belajar? Mau betul? Apa gila? Apa lagi? Tidak relevan. Saya paling tak suka orang Cina. Dia ingat orang bagus. Pijak orang Melayu. Orang Melayu tak hormat orang Cina punya. Kita terpaksa kerja kuat, nak hidup, nak belajar tinggi. Tak ada duit, macam mana nak berjaya? Orang Cina makan babi, pengotor, berak tak pernah basuh. Saya paling tak suka sekolah ni. Sebab sekolah ni bodoh. Semua orang dalam sekolah ni bodoh. Tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, semuanya bodoh. Melayu bodoh. Pelajar tak pandai pun boleh masuk U. Melayu suka komplain. Selalu cari salah orang lain. Salah sendiri tak nampak. Oi, Cina. Lu jaga sikit lu punya mulut ah. Lu tahu tak? Lu menumpang je kat negara ni tau. Siapa yang suka cari gaduh? Orang Melayu tak ada otak. Orang Cina masuk neraka. Saya benci diri saya sendiri sebab saya bagi orang lain bully saya. Sebab saya tak ramai, saya tak kuat. Saya sebenarnya nak kawan dengan semua orang. Tapi semua orang lain sibuk nak cari gaduh. Saya tak berani. Selalu bangga dengan bangsa sendiri, tak habis-habis cari gaduh dengan bangsa lain. Tamak. Islam ni tak ada masalah. Yang ada masalah ialah orang Islam. Yang ada masalah dan penyakit kepada orang Islam. Tapi pada orang PAS misalnya, mereka mengatakan timbulnya banyak masalah ini kerana pemerintahan negara UMNO tidak melaksanakan Islam. Dan Datuk telah pernah menjadi pemimpin tinggi PAS. Dan Datuk sekarang berada dalam UMNO, kata orang. Antara dua parti ini Datuk, apa bezanya dalam perjuangan untuk menegakkan Islam? Orang kita nak menilai sama ada kita laksanakan Islam ataupun tidak bergantung kepada persepsi kita tentang Islam. Saya katakan tadi bahawa masalah kita besar dan nak kata bahawa kerajaan persekutuan tidak langsung berusaha untuk memajukan Islam, melaksanakan Islam adalah suatu keterlaluan. Kalau kita pandang kepada aspek-aspek ilmu pengetahuan, bagaimana keadaan kita sewaktu kita mula merdeka sampai sekarang ini? Dan ini jika kita melihat bahawa ilmu pengetahuan itu adalah sebahagian daripada program Islam untuk kemajuan Islam. Datuk, beza antara PAS, pengalaman Datuk dalam PAS dan pengalaman Datuk. Saya sebenarnya orientasi saya ialah dakwah. Bukan sangat politik. Apabila saya menyertai PAS, saya cuba untuk menerapkan prinsip-prinsip dakwah itu di dalam PAS supaya dia jadi harakah Islamiyah tetapi bukan parti politik sekular ikut macam barat tidak.
waktu itu memang sudah terikut-ikut dengan politik kebaratan ini. Walaupun namanya Parti Islam, bukanlah mudah kita nak tukar pahaman mereka daripada parti politik kepada Harakah Islamiah. Itu bukannya soal yang mudah. Dan sebagai orang dakwah, maka lebih baiklah saya bukan masuk dalam pas kerja bersyarat, tetapi saugan pun tak masuk Islam di tangan saya. Menyalahkan orang lain, mencakap tentang keburukan orang lain, padahal kelemahan diri kita tak pernah kita perbaiki. Yang kita nak perbaiki orang, yang kita nak harapkan orang buat, yang kita sendiri tak laksanakan Islam. Saya kata saya begini, waktu memimpin kelas saya tak kata orang lain. Jangan jawab panjang Datuk. Ringkas. Saya menyertai UMNO sebagai peluang. Saya menyertai UMNO sebagai peluang dan perancangan saya di dalam dakwah. Setelah beberapa tahun saya memimpin Yakin, 7,000 orang di Sabah dan di Sarawak saya Islamkan di menerusi pergerakan. Tahu tak? Dengan perjanjian London yang ditandatangani oleh Tunku Abdul Rahman Putra selaku Ketua Rombongan Kemerdekaan Tanah Melayu dengan Kerajaan British pada 8 Februari 1956 di Lancaster House, London, maka bermulalah era baru bagi Persekutuan Tanah Melayu yang bakal bebas dan merdeka. Lanjutan daripada perjanjian ini, sebuah suruhanjaya bebas bagi menggubal perlembagaan baru Persekutuan Tanah Melayu telah diwujudkan. Suruhanjaya ini dipanggil Suruhanjaya Reid yang turut dianggotai oleh wakil-wakil 4 anggota negara-negara Commonwealth iaitu Britain, Australia, India dan Pakistan. Mereka terdiri daripada Lord Reid Britain, Sir Ivor Jennings Britain, B. Malik India, Abdul Hamid Pakistan dan Sir William McKell Australia. Dalam usaha menggubal perlembagaan ini, Suruhanjaya ini telah melakukan perbincangan yang terperinci dengan semua pihak yang terbabit seperti Parti Perikatan, parti-parti politik lain, Majlis Raja-Raja, Kerajaan British serta individu yang berminat untuk memberi pendapat. Setelah melalui beberapa siri perbincangan dan pindaan selama 2 bulan, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berjaya digubal. Pada bulan Jun 1957, perlembagaan ini telah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis Undangan Persekutuan telah meluluskan perlembagaan ini pada awal bulan Ogos menjelang pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 antara lain menggariskan perkara-perkara berikut. Ketua negara ialah Yang di-Pertuan Agong dan Baginda adalah seorang raja berperlembagaan. Baginda dipilih secara bergilir oleh Majlis Raja-Raja Melayu dan memerintah untuk tempoh 5 tahun. Ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri mengetuai Kabinet atau Jemaah Menteri. Raja-Raja Melayu terus kekal sebagai ketua negeri masing-masing, sementara Melaka dan Pulau Pinang terus bergabung di dalam persekutuan dan diketuai oleh seorang Yang di-Pertua, iaitu Gubernur. Parlimen terdiri dari Dewan Negara dengan keahlian yang dilantik dan Dewan Rakyat dengan keahlian yang dipilih secara demokrasi dalam pilihan raya umum. Ketua kerajaan bagi negeri-negeri adalah Menteri Besar bagi negeri-negeri Melayu atau Ketua Menteri bagi negeri Selat. Keahlian Dewan Undangan Negeri juga dipilih melalui pilihan raya umum. Kewarganegaraan. Mereka yang dilahirkan selepas tahun 1957
adalah layak menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu berdasarkan prinsip jus soli. Bagi kalangan orang bukan Melayu yang telah memenuhi kelayakan bermastautin, dikecualikan syarat mengetahui bahasa Melayu dalam tempoh setahun mulai 31 Ogos 1957 hingga 31 Ogos 1958. Agama Islam adalah agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu. Bagaimanapun, kebebasan beragama bagi bukan Islam adalah terjamin. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Bagaimanapun, bahasa ibunda kaum Cina dan kaum India dibenarkan untuk digunakan di sekolah-sekolah rendah jenis kebangsaan. Bahasa Inggeris masih boleh digunakan selama 10 tahun selepas merdeka. Hak keistimewaan orang Melayu adalah terjamin. Kejayaan mewujudkan sebuah perlembagaan yang dapat diterima oleh semua kalangan rakyat dari berbilangan kaum, bahasa dan agama di Persekutuan Tanah Melayu adalah satu pencapaian cemerlang para pemimpinnya. Kejayaan ini mencerminkan kematangan kepimpinan tokoh-tokoh dari semua kaum yang sanggup bekerjasama dan berkompromi demi untuk negara dan generasi akan datang. Kerjasama inilah juga yang menjadi asas kepada kewujudan keadaan aman, harmoni serta sikap toleransi serta perpaduan rakyat negara sehingga ke hari ini. Selangor, Pulau Pinang pula melarang sebarang bentuk program mempromosikan Islam Hadari. Cetusan konsep itu diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sebelum ini. Timbalan Ketua Menteri Muhammad Fairuz Khairuddin berkata tindakan itu tidak bermotifkan politik. Semalam Kerajaan Selangor mengarahkan larangan sebarang program untuk menyebarkan Islam Hadari. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali berkata, semua masjid dan surau diarah tidak lagi dibenarkan mengadakan program yang menyentuh konsep Islam yang diperkenalkan sejak 4 tahun lalu. Baru-baru ni saya hadir satu mesyuarat yang dipengusikan oleh Perdana Menteri minggu lepas di Putrajaya. Salah satu tajuknya tuan-tuan dan puan, kertas yang dibincangkan ialah apa tuan-tuan tahu tajuk ni? Salah satu kertas dia ada 7 kertas. Salah satu kertas ialah menghadarikan, memperkasa hadarikan pengurusan masjid di Malaysia. Saya bila dengar tu Menteri Besar hadir, Tan Sri tak dapat hadir antara saya. Yang lain kebanyakannya Menteri Besar. Minta maaf lah saya cakap tuan-tuan. Semuanya tak bercakap, saya seorang bercakap. Saya seorang bercakap. Saya kata macam mana ada perkataan hadari dekat sini. Macam mana kita boleh taruh dalam kertas ni menghadarikan masjid. Selangor tidak akan menerima prinsip hadari ini. Mencelah Menteri Besar Negeri Sembilan, mencelah. Dia mencelah, dia nak pelekeh saya. Saya bagi tahu dia, yang berhormat, this is not the forum to meleceh orang. Kemudian nak terjemah, you kata okay, God in English, Lord in English, but in Malay it must be Allah. No, you can't use Allah. Then you argue. But the Arabs, Muslims use Allah. The non-Muslim Arabs also use Allah. No, Melayu tak boleh. And then, the first translation of the Bible, 200 over years ago, by Abdullah Mushi, he translated the Bible. Then when he translated the Bible, the word Lord, itu dia tukar Allah. Masa itu tak ada manifatwa kata tak boleh. Bubuh di luar tu kitab Bible atau Injil. Kenapa? Ada orang Islam yang confused, give them education, dakwah, jangan keliru. This is reality.
perkataan Allah pun gaduh. And yang lawan ni not very religious anyway. And yang lawan ni not very religious anyway. And yang lawan ni not very religious anyway. Saya merasakan wajib bagi saya menyatakan pendirian saya bahawa saya amat terkilan dan amat tidak bersetuju dengan langkah sedemikian. Kerana isu ini isu asas pokok yang paling besar dalam agama. Agama mana pun, tonggak yang paling besar ialah kepercayaan kepada Tuhan yang nak dia sembah. Kita Islam dengan Islam Allahnya, Kristian dengan Jesus Christ, God dengan Lordnya, begitu damai. Saya lihat dalam Bible ini daripada halaman awalnya, daripada the first book of the Moses called Genesis ini, daripada chapter 1 lagi saya lihat daripada baris pertama lagi dikatakan, in the beginning God created the heaven and the earth. Daripada ayat pertama juga ada perkataan God. Tiap-tiap satu ayat di bawah ini kesemuanya penuh dengan God, 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 God. Saya bilang tengok di halaman muka ini saja ada tidak kurang daripada 31 kali perkataan God. Saya buka halaman 2, halaman 3 penuh dengan perkataan-perkataan Lord. Seterusnya perkataan Jesus. Sampailah sepanjang Bible ini saya tidak bertemu perkataan Allah. Itulah yang paling kita faham, yang mereka faham. Sedangkan kalau saya pegang Al-Quran yang menjadi pegangan kita pula, ada mula daripada mula pertama sekali pun anda berjumpa dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dalam surah yang pertama, surah Al-Baqarah, ada 286 ayat. Tuan-tuan boleh bilang dan saya boleh bilang, dalam surah pertama sahaja ada 286 ayat ini, terdapat padanya 279 kali perkataan Allah itu appear, wujud dan lahir dan dibaca. Seolah-olahnya tiap-tiap satu ayat itu ada Allah. Tapi daripada 286 ayat ada 279 yang ada Allah padanya. Saya bercakap ini dasarkan kepada Quran yang saya beriman dengannya. Saya ambil ayat-ayatnya nak mengatakan bahawa inilah Allah yang perlu sangat dipertahankan. Pertahankan bagi maksud janganlah digunakan Allah sewinang-winangnya dalam sebahagian penerbitan yang disebut tadi. Satu perkara pokok yang saya nak persoalkan bahawa tentulah kenapa mereka nak ubah kepada Allah. Mesti ada sesuatu yang tersurat dan tersirat. Meskipun saya tidak boleh membaca niat orang, tapi petanda-petanda yang ada itu boleh kita katakan ada niat. Kalau ada niat, ada soalan. Niat itu niat murnikah? Niat baikkah kepada agama Islam? Atau niat tidak baik? Saya tetap dengan agama Allah, dengan niat Islam. Kerana benda ni kami tunjuk waktu mula-mula PAS diwujud tahun 50. Satu lagi. Bukan benda baru. Satu. Dia belok apa kali belok dah. Nak jumpa berapa kali jumpa dah. Dia keluar dah sekali. DAP dah keluar dah sekali dalam masa apa gitu. Apa kita keluar dah sekali. Tak apa, saya kata bye-bye, tak ada apa. Sekarang dia masuk balik. Jadi kalau dia keluar lagi sekali, itu dia punya pasal lah. Apapun Datuk Seri Muhammad Najib memberi jaminan Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hukum hudud kerana tidak berpaksi kepada realiti di negara yang memiliki masyarakat berbilang kaum. Undang-undang hudud
kita tidak akan laksanakan di Malaysia ni, walaupun kita terima bahawa ini undang-undang Tuhan, dan sebagai sebuah parti yang terdiri daripada orang Islam, kita terima hakikat ini bahawa inilah undang-undang Tuhan. Tetapi kalau kita nak laksanakan, ia mesti berpaksi kepada realiti. Kalau kita tanya pada para ulama, undang-undang Islam tu tidak boleh dilaksanakan melainkan kita ambil kira persekitaran dan realiti. Di dalam politik Islam, bukanlah satu perjuangan seperti mana yang dipahami. Bagus, saya tidak menafikan perjuangan hudud itu perjuangan yang bagus, supaya sekurang-kurangnya memberi ilmu kepada rakyat. Tapi tak bagusnya golongan yang mempolitikkan hudud. Cuma saya nak ingatkan, bukan kemuncak kepada kenegaraan Islam itu ialah soal hudud semata-mata, tetapi menegakkan sistem Islam keseluruhan. Salah satunya hudud. Hudud itu cantik, seperti mana indahnya pintu istana yang mahal. Tapi jika dipasang di rumah buruk yang sengit, pada balik rumah tu dan patah pintu tu, hendaklah dia dipasang juga di istana yang cantik. Maka kelihatanlah hudud itu cantik. Inilah sebab itu saya ingin menyebut akhirnya masa kita terhad, apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i, yang diulas oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah di dalam kitab At-Turuqul Hukmiyah. Faqala Syafi'i la siyasata illa ma wafaqa asy-syara'. Faqala Ibn Aqil as-siyasatu ma kana fi'lan yakunu ma'ahu an-nas aqrabu ila as-salahi wa ab'adu 'anil fasad wa in lam yad'hu ar-rasul wa la nazala bihi wahyi. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, kata Al-Imam Syafi'i, tidak ada politik melainkan apa yang menepati syarak. Kata Ibn Aqil, siasah itu perbuatan yang mana paling dekat kepada kebaikan dan paling jauh daripada kejahatan, sekalipun Rasulullah tidak pernah ajar, Rasulullah tak pernah tunjuk, sekalipun Allah Ta'ala tak pernah wahyukan. Kata dia. Kemudian kata Ibn Qayyim, فَإِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ إِلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. Jika kamu maksudkan politik itu sesuatu yang apa yang menepati syarak, maksudnya apa yang tak menyanggahi apa yang Quran dan hadis sebut, itu betul. Wa in aradta siyasata illa ma nataqa bi syar' fa ghalat. Jika kamu katakan politik Islam itu hendaklah apa yang disebut dalam Quran dan Sunnah, maka itu salah, kata Ibn Qayyim. Fataghlil lissahabah, kata dia, bukan saja salah, bahkan menyalahkan para sahabat Nabi SAW. Kerana para sahabat Nabi juga banyak buat benda yang tak disebut dalam Quran dan Sunnah, tetapi itu adalah politik, kata Ibn Qayyim. Sehingga Ibn Qayyim sampai kepada satu kesimpulan, yang mana kesimpulan penting Ibn Qayyim sebut, dan tuan-tuan boleh baca, saya telah terjemahkan sebahagian daripada kesimpulan Ibn Qayyim, di mana Al-Imam Ibn Qayyim menyatakan bahawasanya politik itu hanyalah istilah kita, mustahil, tetapi pada istilah syarak dia adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu, kata Ibn Qayyim, tidak terbatas dengan apa yang kita lihat ada dalam Quran dan Sunnah. Di mana saja ada keadilan, di situlah hukum Tuhan, kata Ibn Qayyim. Sekalipun tak dan mustahil, kata Ibn Qayyim, Allah Ta'ala menetapkan kaedah keadilan, satu kaedah tiba-tiba zahir pada suatu zaman, satu waktu, suatu keadilan yang jelas. Kalau kita buat benda ni sangat adil, tapi tak sama dengan Quran dan Sunnah, mustahil Allah menafikan yang adil ini hanya kerana tidak ada dalam kitab dan sunnah Nabi-Nya. Kerana tujuan politik adalah keadilan. Di mana saja adanya keadilan, kata Ibn Qayyim, tertegaknya masalah rakyat, sekalipun tidak disebut dalam kitab dan sunnah, itulah politik Islam, itulah sunnah Rasulullah, itulah hukum Allah, kata Ibn Qayyim. Tidak perlu tunggu sehingga qala Allah dan qala Rasulullah. Ini idea politik Ibn Qayyim.
dan Ibn Taymiyah, mereka mendahului pemikiran politik Islam dalam dua ini, yang tidak didahului oleh semua penentang-penentang mereka yang konservatif. Dua tokoh sunnah, Al-Imam Ibn Taymiyah dan Al-Imam Ibn Qayyim, mereka bukan literalis, tapi mereka adalah para pemikir Islam yang telah bercakap soal keluasan politik Islam. Ini perkara penting untuk kita belajar. Apabila kita menyebut madrasah Al-Imam Ibn Qayyim, dia bukan madrasah semayang tak tangan tak dada ataupun gerak jari saja. Dia adalah madrasah pemikiran yang begitu luas, yang menjadikan manusia itu celik apa yang dikatakan maslahah dan kehidupan rakyat, yang mana tujuan kedatangan Islam ialah menegakkan kehidupan. Samudra kehidupan kita ibarat para pengembala. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes